Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir, tammin bil khairi summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dan berjumpa pada malam ini. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi keizinan rahmat untuk kita berada pada bulan Rajab, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bulan haram. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap perbuatan baik. Allah lipat ganda pahala dia, ganjaran dia. Gitu juga setiap kezaliman yang dilakukan pada bulan haram, termasuk bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala akan gandakan juga dosa dia, balasan dia. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa diberi bimbingan, petunjuk dan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melalui bulan Rajab, seterusnya kita melalui bulan Sya'ban, dan kita berdoa dengan rahmat Allah supaya kita dipanjangkan usia untuk kita masuk pada bulan Ramadan. Dan kita juga berdoa dan mengharapkan daripada Allah supaya Ramadan kita pada kali ini mudah-mudahan lebih baik dan berbeza daripada tahun-tahun yang lepas. Biasanya kita setiap kali berakhir Ramadan yang lepas, 10 tahun lepas, kita akan mari berasa menyesal. Setiap kali Ramadan habis masuk Syawal, kita akan merasa menyesal. Kita akan merasa kurang amalan kita. Semua lagu tu menyesal. Masuk Syawal, menyesal kita, Allah, banyak kita terlepas. Lepas tu menyesal pula. Rapat ke hari ni 10 kali dah menyesal. Menyesal. Dan kita harap kali ni kita betul-betul berubah. Kita betul-betul berubah dan kita buat semampu mungkin, sehabis ring kita. Setiap amalan yang boleh kita lakukan, hak wajib benar kita buat, hak sunat, amalan sunat kita perkasakan semenjak hari ini lagi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan Lailatul Qadar. Kita usaha sejak awal, kita usaha, Allah akan beri anugerah. Seperti yang kita ulai sama, Lailatul Qadar ni anugerah. Dia bukan benda murah. Tuhan tak lepas. Supaya kita pergi makan kaya itu, lepas tu. Tuhan pilih. Beri anugerah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Hamba-hambanya yang berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa usaha, dia dapat. Dan usaha kena bersungguh-sungguh. Hadirin rahimakumullah. Kita berada pada bulan Rajab. 22 Rajab rasanya hari ini. Pada setiap kali bulan Rajab, kita akan sentiasa diperingatkan ataupun dibacakan, diperdengarkan kepada kita tentang kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab, walaupun ada pelbagai khilaf bila Isra dan Mi'raj, bulan berapa, tapi yang masyhur ialah pada bulan Rajab, 27 Rajab. Kita cerita sama peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama,
kita sentiasa melupakan punca-punca ataupun perkara-perkara yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala mengisra' dan memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra' dan Mi'raj dia tak berlaku tiba-tiba lagu tu. Tapi dia ada, dia punya lajuran cerita dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Al-Aqsa, ke Palestin. Ada cerita dia. Yang mana sebahagian ahli sirah ataupun ulama-ulama sejarah Islam yang mengheret kita berundur beberapa waktu sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dimulakan dengan satu tahun yang disebut oleh ahli sirah sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni. Tahun Nabi SAW ditimpa kesedihan yang bertimpa-timpa. Bukan Nabi beri nama tahun kesedihan, ahli sejarah, dan kita memanggil tahun tersebut sebagai tahun bersedihnya Nabi SAW. Yang mana pada tahun itu berlaku dua perkara yang besar yang menyebabkan Rasulullah SAW merasa kehilangan, rasa sunyi, sepi, ataupun rasa tak ada arah. Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, Allah kurniakan rasa sedih, marah, gembira, seperti mana manusia yang lain. Ada ketika Nabi sedih, ada ketika Nabi gembira, ada masa Nabi marah, ada masa Nabi suka, sebagaimana manusia yang lain. Tiba-tiba pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun setelah dilantik menjadi nabi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada Nabi dua insan ataupun dua manusia yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang besar, diwafatkan Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah mematikan Khadijah ketika mana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kemuncaknya. Allah mengambil isteri Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Khadijah disebut sebagai salah satu anugerah yang paling besar daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulang belakang Nabi, tonggak Nabi, tempat Nabi mengadu. Kalau kita ingat kisah kali pertama Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kali pertama kita biasa dengar cerita ketika mana Jibril menjelma di hadapan Nabi SAW. Nabi berkhalwat di Gua Hira. Khalwat mengasingkan diri daripada jahiliyah kaum dia. Khalwat, tak boleh duduk dalam kampung Quraisy, jahiliyah Quraisy. Lalu Nabi naik Gua Hira, Nabi masuk duduk di itu khalwat. Bukan betapa nak jadi Nabi, Nabi tak gini, tak jadi Nabi. Kalau kita ni kita betapa nak jadi Tok Deka, nak jadi Tok Bomo. Nabi tak, semata-mata menjauhi jahiliyah. Tak berharap pun nak jadi Nabi, tak tahu pun nak jadi Nabi. Sebab tu terkejut. Tiba-tiba mari Jibril alaihi salam, mari didakapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peluk Nabi. Iqra, tiba-tiba suruh baca. Dia dah tak tahu siapa, mari mana, nya peluk pula. Siapa dalam kitab-kitab sirah menyebut Nabi tercungak-cungak, rapaknya, kemahnya, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra, baca wahai Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak erti baca, aku bukanlah orang yang membaca, tak erti. Ulang balik, Iqra, baca. Berapa kali derah lagi lah pada tu.
Suara malaikat. Baca. Ma ana biqari. Aku tak baca. Lalu diulang kali ketiga, Iqra. Ma ana biqari. Aku tak erti. Lalu Jibril membacakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti mana yang kita tahu dan kita jelas. Dilepasnya Nabi SAW, Nabi turun pergi jumpa isteri dia. Balik rumah, jumpa isteri dia, jumpa Khadijah. Lalu suruh Khadijah selimut dia. Kenalin. Sebagai manusia biasa, Nabi juga kenalin. Lalu diselimuti Nabi SAW. Khadijah selimut. Tanya Nabi, buat apa ni? Lalu Nabi ceritakan satu persatu kisah dia dalam gua tadi. Takut dia. Nabi berasa takut terhadap diri dia. Apa akan berlaku? Apa yang berlaku dan apa yang bakal berlaku. Mikir. Lalu Khadijah memujuk Nabi. Wahai Muhammad, tidak ada yang akan menyakiti kamu. Kamu seorang yang baik. Dia tenangkan jiwa Nabi. Menenangkan jiwa suami dia. Abang orang juru. Abang tidak melakukan maksiat. Abang tak melakukan perkara-perkara mungkar. Abang menyambung silaturahim. Abang berbuat baik kepada manusia. Tak ada siapa akan nak nanya kepada abang. Lalu Nabi merasa tenang. Dan begitulah selepas pada itu, dalam setiap jalan dakwah Nabi SAW, jika berlaku apa-apa yang menggusarkan hati Nabi, meresahkan, menyedihkan Nabi SAW, apa-apa berkaitan dakwah, maka Khadijah lah yang akan Nabi SAW pergi berdamping. Supaya kita, mari apa-apa masalah, isterilah tempat dia. Ada masalah keuangan ke, masalah kesihatan ke, apa-apa masalah, isterilah tempat dia. Nak marah pun, nak marah siapa-siapa luar, bini kena. Pergi marah ke bini. Sebab kita dengan isteri kita ni dia satu. Hidup kita adalah hidup isteri kita. Sejarah hidup kita adalah sejarah hidup isteri kita. Hak tu lah. Kalau bini kita cerita pasal diri dia, ada kita dalam itu. Siapa hak tu lah. Mengadu kepada isteri, isteri mengadu pada suami, tempat menenangkan jiwa. Mawaddah warahmah. Dan Khadijah berperanan dengan betul. Dengan baik. Isteri yang pertama dan paling lama Rasulullah SAW. Nabi berada dengan Khadijah selama 25 tahun. 25 tahun. Tak ada isteri lain selama tu. 25 tahun. Khadijah meninggal umur 65 tahun. Masa tu Nabi umur 50 tahun. Dia tikah 15 tahun. Di waktu. Meninggal Khadijah. Yang menyebabkan Nabi tidak ada tempat untuk mengadu. Nak pergi mengadu, tak ada orang. Kelik rumah, kesik. Sedih. Orang teman berbual, tempat melepaskan masalah, tempat berbincang, tiba-tiba tak ada. Orang tempat bergantung, orang tempat minta pitih. Khadijah ni asalnya hartawan. Kaya dia. Tapi harta dia dihabiskan untuk dakwah Rasulullah SAW. Meninggal Khadijah. Dan Khadijah sangat-sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Sampai akhir hayat Nabi, Nabi sentiasa mengulang-ulang nama, sebut semua nama Khadijah. Sampai Aisyah cemburu. Kenapa mudah sebut nama puai tua tu? Orang tua tu. Perangai orang puai, tak kira siapa. Isteri Nabi pun yang ada sifat cemburu. Nabi ulai sama. Kalau Khadijah dulu.
Khadijah. Marah kata. Khadijah diambil. Sebelum pada kewafatan Khadijah, Allah Subhanahu wa taala mematikan Abu Talib. Abu Talib meninggal. Ada kata 3 hari sebelum Khadijah. Ada kata beberapa bulan. Dan paling lama ada kata 2 tahun. 2 tahun. Meninggal Abu Talib. Yang mana Abu Talib ialah orang yang sentiasa mempertahankan Nabi dari dikhianati dan disekati oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy tak berani, tak berapa berani, tak ngenak ke Nabi SAW selama mana ada Abu Talib. Kerana Abu Talib dinilai sebagai pembesar-pembesar Quraisy. Dia tak beri orang ngenak ke anak saudara dia. Nabi Muhammad anak saudara yang paling dikasihi oleh Abu Talib. Orang tak boleh kena. Walaupun Abu Talib tidak menganut agama Islam, tidak memeluk Islam, mati dalam keadaan syirik, tapi dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa berani menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Abu Talib meninggal. Tiba-tiba Abu Talib meninggal. Mati Abu Talib. Menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak, terhimpit dan rasa kehilangan. Hak duk backup dia luar rumah tak ada. Hak duk jaga dia dalam rumah pun tak ada. Duk luar pun suruh tak ada orang, kelik rumah pun suruh tak ada orang. Nabi merasa sedih. Keterlaluan sedih Nabi alaihi salatu wassalam. Rasa sepi. Namun demikian, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dakwah baginda. Bahkan ada sebahagian kitab menyebut Nabi merasa sedih bukan kerana isteri dan bapa saudara dia meninggal. Bukan sedih sangat waktu. Tapi Nabi merasa lebih sedih kerana bimbangkan masa depan dakwah. Kerana bila tak ada dua tu, tekanan, kecaman, penganiayaan dan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin memuncak. Sampai satu saat Nabi dilempari dengan najis-najis ataupun kotoran binatang. Belum pada tu masa ada Abu Talib tak berani buat. Tak ada Abu Talib, awal tak ada Abu Talib, sampai setara tu mereka menghina dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak pernah berhenti berdakwah. Beberapa bulan selepas pada itu, pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Bulan Syawal tahun yang sama, Nabi SAW bercadar untuk melebarkan dakwah keluar daripada Mekah. Bila nampak orang Mekah terlalu menganiayai dia, sekat dia, akhir sekali Nabi pergi jalan lain. Pergi cari mad'u ataupun sasaran dakwah yang lain. Lalu Nabi menuju ke Taif. Kalau kita baca kisah sirah, zihabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Nabi pergi ke Taif, cari tapak baru untuk berdakwah. Nabi tak berhenti. Tidak kata isteri mati, pak saudara mati, kita relax boleh setahun. Duduk dulu ke, sedih dulu ke, berkabun dulu ke. Tidak. Itu tidak sifat pendakwah. Pergi ke Taif. Jumpa dengan penduduk Taif, Bani Thaqif. Pergi. Selama 10 hari Nabi berada di bumi Taif. Nabi tak dilayan oleh penduduk Taif. Tak ada penduduk Taif yang layan sahut seruan Nabi. Bahkan lebih teruk pada tu, Nabi dilempari dengan batu-batu. Lempar batu. Tak terima sahadah. Kita tak ada masalah, orang tak terima. Hak kita ada masalah bila orang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak kita berasa sedih, kita berasa marah.
Orang tak terima nak buat mana? Tapi bila capai tahap dia melempari Nabi SAW dengan batu-batu sehingga disebut darah Nabi mengalir sampai ke tumit dia, sampai buku lali dia mengalir darah Nabi, ya? Kerana dilempar dengan batu-batu. Lalu Nabi keluar daripada Taif 10 hari. Bukan kata orang dapat dengan batu lagi tebik seladu, tak. Itu penaku. 10 hari orang tak terima, orang hina, dia pergi rumah orang lain pula. Orang ini tak terima, pergi pimpinan lain pula. Pergi di Taif tu, Nabi Taif. Habis orang pimpinan Nabi cari. Tujuan supaya ada benih dakwah di bumi Taif. Usahanya Nabi SAW supaya Islam tersebar, supaya Islam sampai kepada umat sehingga akhir zaman. Kalaulah Nabi berhenti selepas kematian Khadijah dan Abu Talib, nescaya Islam tak sampai kepada kita pada hari ini. Dan itu bukan sifat pendakwah, bukan sifat para Nabi alaihimussalatu wassalam. Keluar Nabi daripada bumi Taif dalam keadaan kakinya, tubuhnya berlumuran darah. Berundur, bukan berundur, tubik. Sebab kena lempar batu ni, lempar berdarah. Dan Zaid bin Harisah, Nabi dia bawa temel seorang, Zaid bin Harisah. Zaid Harisah, bila Nabi kena lempar dengan batu, dia kita tadah tubuh dia. Tidak kata dia lagi nyusu, tak, dia tadah betul. Yang menyebabkan wajah dia juga berlumuran darah. Kerana tak saya beri Nabi kena batu, kena lempar demam. Okay, tubik daripada Taif sampai satu kebun. Kita tak cerita pasal kebun anggur dan sekitarnya. Kita nak cerita doa Nabi SAW. Ketika Nabi sampai kebun tu tengah berehat, Allah mengutuskan malaikat penjaga gunung, penjaga bukit, pergi tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, arahkan aku. Ya Rasulullah, suruhlah aku nak buat apa? Dengan maksud kalau Nabi nak suruh akak gunung-gunung sekitar Taif, lembah atas kepala penduduk Taif, dia buat seladu. Tapi Nabi tak. Sebab Nabi bukan pendendam. Dia tak marah, bahkan berasa kasihan dan sedih. Kalau kita orang anak kita main malaikat tanya, mau nak buat apa ke dia tu? Saya tanya, timbuk selalu tanya. Kalau kita orang anak kita tiba-tiba mari malaikat, Ustaz nak surat apa ke dia tu? Tanya, baca. Tanya apa ni, dah tahu dah. Kalau kita, tapi Nabi tak. Bahkan Nabi menyebut kepada para malaikat tu, hak mari aku mengharapkan supaya lahir daripada sulbi-sulbi mereka golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah dia ni tak masuk Islam, aku harap anak cucu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang masyhur. Nabi bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Aku mengadu kelemahanku kepadamu, kurangnya daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pemberi rahmat, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa aku nak serah nasibku, ya Allah? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram padaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Ya Allah, asalkan Engkau tidak marah, tidak murka kepadaku, maka aku tak peduli apa pun. Sebab sungguh luas nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan. Dan kerana itu yang membawa kebaikan di dunia dan di akhirat dari kemurkaan-Mu yang akan Engkau timpakan. Kepada Engkau-lah aku adukan halku, sehingga Engkau redha kepadaku. Dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu. Nabi SAW mengadu kelemahan diri dia dan mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi menyebut, asal Tuhan tak marah, tak apalah. Jadilah apa satu pun, jadilah, berlakulah apa perkara sekalipun, asalkan Allah Subhanahu Wa Taala marah, tak ada masalah bagi dia. Itu dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi rahmat, diberi hidayah kepada penduduk Taif. Lalu kembalilah Nabi SAW ke kota Mekah. Balik semula ke kota Mekah. Berlalu masa, dalam keadaan Nabi ditekan, Nabi dihina, diperlekehkan. Tiba-tiba pada suatu malam Allah Subhanahu Wa Taala membawa Nabi Isra dan Mi'raj. Itu asal cerita. Asal cerita daripada kematian. Berasa sedih. Kena tolak di Taif. Berasa sedih. Nabi berasa kesepian, keseorangan, dan Nabi sentiasa memikirkan masa depan dakwah Nabi SAW. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala membawa Nabi SAW. Bertujuan melapangkan dada Nabi SAW, menggembirakan Nabi SAW, memberi harapan kepada Nabi, menguatkan azam Nabi supaya Nabi terus berdakwah fi sabilillah. Banyak tujuan daripada Isra dan Mi'raj. Melapangkan dada Nabi, menggembirakan Nabi, menguatkan keazaman Nabi, dan melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi dibawa daripada Mekah ke Palestin. Dibawa ke bumi para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dibawa ke bumi para nabi. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suasana-suasana dan kisah nabi-nabi terdahulu. Supaya Nabi mengetahui bahawa apa yang menimpa dia pada hari ini, itulah yang telah dilalui oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Berjumpa dengan seluruh para nabi sepanjang zaman. Bukan jumpa nabi-nabi Bani Israel, tak. Seluruh nabi. Mana-mana tempat ada nabi, jumpa malaikat. Dan nabi ini dia ada seluruh dunia. Nabi ini dia ada seluruh muka bumi. Tidak kata di tanah Arab je. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walikulli qaumin had. Bagi setiap kaum, setiap umat, setiap kelompok manusia, satu masyarakat ada had. Apa had ini? Pemberi petunjuk. Sebahagian ulama menafsirkan al-had di sini ialah para nabi. Nabi-nabi. Di benua India ada nabi. Cina ada nabi. Semua tempat ada nabi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan hamba dia hidup dalam kesesatan. Nabi tak biar hamba dia hidup dalam keadaan sesat. Nabi tak tinggal satu masyarakat sesat, tak ada pemberi petunjuk, tak ada nabi, tak. Sehingga seluruh manusia bila berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada alasan kenapa dia kufur. Tak ada alasan. Sebab tu kita baca
Al-Mulk, dia tak malas kan? Alam ya'tikum nazir. Tuhan tanya pada orang dalam neraka tu, alam ya'tikum nazir? Tak ada orang beri petunjuk kau? Tak ada orang beri peringatan kau? Tuhan tanya kau dalam neraka tu. Malaikat tanya. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Orang dalam neraka mengaku bala. Sangatlah. Kalau kita Kelantan ni, bala ni bukan ya. Bala ni sangatlah. Qad ja'ana nazir, sampai kepada kami para pemberi petunjuk. Fakadzabna, kami dustakan mereka. Sehingga di akhirat tidak ada alasan orang kafir kenapa mereka kufur. Ada semua Nabi. Dan keseluruhan Nabi ni Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan pada malam Isra' dan Mi'raj kepada mana? Di Al-Aqsa. Masjidil Aqsa. Tuhan kumpul situ. Bersalat seluruh para Nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diimamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi imam. Simbolik kepada pengiktirafan para nabi alaihi wassalatu wassalam tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa semua nabi mengiktiraf Nabi Muhammad. Jadi Nabi ketika itu berasa gagah. Tadi dia berasa bersorak. Bila pergi sana seluruh para Nabi menjadi makmum dia, Nabi berasa lapar. Berasa gagah. Berasa ada orang yang support dia. Dia tak berasa seorang. Dan juga simbolik kepada penyerahan khilafah atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, hak mana belum pada ni para Nabi. Nabi Musa kau, Nabi Isa kau, Nabi Sulaiman kan, mereka hak bawa. Mereka bawa kaum dia, mereka bawa pimpin kaum dia sebagai khilafah Allah. Akhir sekali semua para Nabi menyuruh tugas itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa baginda dan umatnya akan menjadi khilafah start pada hari itu sehingga akhir zaman. Mereka yang akan mentadbir dunia, memimpin dunia, menerajui dunia. Suruh tugas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Jumpa dengan Nabi, buat dengan Nabi itu, buat dengan Nabi ni. Lalu melihat kisah-kisah Nabi terdahulu. Tahu tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Tahu tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Beratnya dakwah Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa akhazahum at-tufan wa hum zalimun. Kami utuskan Nuh kepada kaum dia. Lalu dia berdakwah selama 950 tahun. Fa akhazahum at-tufan. Lepas tu mari topai mari banjir. 950 tahun. Tanpa jemu. Seperti yang kita sebut kisah Nuh ni, dia berdakwah kepada kaum dia, dia pergi cari tempat-tempat perkumpulan manusia, pergi di pasar-pasar, tempat berkumpul, tempat orang lepak, pergi kecek tentang Allah, pergi kecek tentang akhirat, lalu orang tuduh dia gila, dipukul, lalu dipukul, pensan, lalu dilemparkan tempat kotoran-kotoran binatang. Maksudnya kita tempat tarik lembu, tarik kambing, lepas itu. Sedar dia bila khabar, balik rumah, membersihkan tubuh dia, tobek balik, berdakwah. Kecek pula pasal Allah, pasal akhirat. Dipukul, pesai balik. Dan perkara itu berlalu selama 950 tahun. Hampir 1000 tahun berlalu cerita hak tulah kepada Nabi Nuh AS. Sehingga disebut dalam kitab sirah selama 5 generasi. 5 generasi tolak Nabi Nuh AS.
Hak ni kata dia gila, hak ni kata dia gila. Sampai akhir dia berdakwah kepada generasi kelima, pakak tolak. Dia mau kata tak salah terima lah dia tu. Dia tu bukan baru gila. Ni kita hari tu lagi dia gila dah. Betul dia sebut lagu tu. Dan ni kita dulu lagi dia gila dah. Berdakwah sampailah Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda berhenti berdakwah. Wa uhiya ila Nuh annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Kami sebut kepada Nuh bahawa tak ada orang dah nak beriman kepada kamu kecuali ada ni lah. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Bolah tak payah berdakwah dah. Dan ni membuat kapal. Bi'ayunina wa wahyina, dengan tunjuk pandu daripada kami buat kapal. Bila buat kapal, mari set-set tu kata dah gila. Sebab dia buat kapal atas pucuk bukit. Buat kapal atas pucuk bukit, lalu hak tadi kata gila tu mari pula tengok buat nganyi. Kata dah gila je tengok. Kita dengar kita suka Padahal kalau kita duduk zaman tu petulung kita petulung ya kita. Tapi lagu tu kata Nabi Nuh gila sebab buat kapal atas bukit. Akhir sekali berlaku seperti yang berlaku. Nabi tahu, Nabi dengar, rasa lega sikit. Gamu aku seorang kena. Kalau kecek bahasa kita, ramai juga kena ke. Kita Nabi Musa, kita Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngepos saudara dia lagi, dengan raja lagi. Lepas tu diuji supaya sembelih anak lagi. Tinggal anak. Nak boleh anak tu lama dah. Nak boleh ke Ismail tu. Boleh. Ni suruh tinggal tengah pada pasir Mekah. Yang tikut tu tak ada orang lagi. Kalau kita tak tinggal anak kita tengah lagu tu. Ya. Kita bawa anak kita, eret tangan, umur 9 tahun, mau kecil-kecil lagu, tinggal dari bukit Gua Musa. Tu nak buat, tak buat. Kalau kita buat, orang kata kita gila. Tapi Nabi diuji setara tu. Nabi Ibrahim. Dengar cerita dengan Nabi Musa lagi, dengan Nabi Isa lagi. Akhir sekali Nabi SAW masa lega. Cerita dia panjang, banyak cerita dia. Kita ambil poin-poin besar. Dan kemudian daripada tu Nabi di mi'rajkan ke langit. Dibawa ke langit. Lalu ada orang tanya, apa tak naik Mekah lagi? Dia bawa pergi ke Palestin dulu. Sebab tadilah. Sebab tadi. Dan juga sebab untuk menyatakan kepada kita bahawa Al-Aqsa dan Mekah ada kait mengait. Dia bawa ke langit untuk menerima hadiah solat. Teringkaskan cerita. Satu-satunya ibadat yang Nabi naik ambil atas langit. Ambil di satu tempat martabat kedudukan yang tinggi. Ada pun ibadat-ibadat lain yang ditaklifkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan melalui wahyu. Puasa buat turun. Zakat buat turun. Haji buat turun. Semaya ambil Nabi tak datang, dia ambil. Ambil beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 waktu sehari semalam. Banyak 50 waktu sehari semalam. Turun. Awal turun jumpa Nabi Musa. Dan Nabi Musa tanya, tak berlaku buat gapo-gapo, patut 50 waktu. Nabi Musa kata 50 waktu. Banyak. Dan umat kamu tak mampu 50 waktu. Nabi Musa tahu sebab umat Nabi Musa dibebankan dengan solat. Kita sebut beban sebab benda berat. Dibebankan dengan solat yang banyak dan umat dia gagal. Jadi dia kesian kepada umat Nabi Muhammad. Dok setara umat dia, hak gagah, hak rasak, hak beri, hak kasar pun tak gerak, apatah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50 waktu. Hak 5 waktu ni pun dok 50 waktu maknanya 1 jam 2 kali sembahyang.
Sejam 24 jam kan. Kita kira bagi mudah. 1 jam 2 kali semaya. 2 waktu. Tok Bilal 50 kali beg sehari. Kelarah lidah. 50 waktu sehari. Lebih. Tak tidur. Tak tidur. Orang dah sejam 2 kali. Setengah jam sekali. Setengah jam sekali beg. Setengah jam sekali beg. Semaya. Gatok imam. Tak boleh dah. Tok imam tua. Tok imam muda dah. Tok imam tua. Tok imam muda. Muda lagi. Muda. 10 hari Tok imam. Orang ratib terabur. 50 waktu. Banyak. Setengah jam sekali. Kita nak semaya. Tak tidur setengah jam sehari. Setengah jam sekali kan. Pukul 1 bangun. 1:30 bangun pulak. Kedua bangun. 2:30. Tak kerja apa. Tak hidup semaya. Lepas naik Nabi Muhammad. Turun naik. Akhir sekali tinggallah 5 waktu. Mujur ada Nabi Musa kata. Sepatut kita berasa terima kasih kepada Nabi Musa. Berasa terima kasih. Kena terima kasih kepada Nabi Musa ni. Tinggal 5 waktu. Bila 5 waktu, Nabi Musa kata, naik lagi. Minta takhfif lagi. Peringat lagi. Umat memang tak mampu 5 waktu. Lalu Nabi Muhammad dia berasa ugah, berasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak terima, dia pakai terima dengan 5 waktu. Kalau tidak mungkin 1 waktu ya. 1 waktu isyak je ada. Tapi 5 waktu. Kalau 5 waktu pun kita berasa berat dah. Dah ramah tinggal. Betul kata Nabi Musa. Betul Nabi Musa. Dia kata umat kamu tak mampu. Dia memang ramah orang tak semaya. Memang hari ni ramah orang tak semaya. Ramah pilih-pilih waktu yang semaya. Ramah waktu lapang dia semaya, waktu susah dia tak semaya. Dan Rasulullah SAW berasa sangat-sangat gembira bila dia hadiahkan dengan solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana solat adalah kemuncak hubungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba dia. Semaya adalah kemuncak hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ibadat. Baca Quran ibadat. Tapi kemuncaknya ialah ketika kita bersolat. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengikat kita dengan dia 5 kali sehari. Supaya kita tak lari, tak terlucu daripada Allah. Kalau tak ikat, dia pergi ke kursi. Ini Allah ikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ikat dengan solat. Dan disebut juga apa dia ambil Mi'raj ke langit, ambil solat. Kerana supaya manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia bersolat dia memi'rajkan. Dia menaikkan bawa roh dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala supaya roh dia sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mi'raj roh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu siapa-siapa yang meninggalkan solat dia akan terlucu daripada Allah. Siapa-siapa yang tinggal solat dia akan terlucu daripada Allah. Tak akan menerima bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa biasa jadi cikgu dia tahu budak ni start berona bila start meninggalkan solat. Acik tengok budak poting, acik gecek. Cukup semaya dia. Budak isap rokok, budak poting sekolah, budak ada masalah di sekolah, budak derhaka mak ayah kalau awal cikgu cek semaya mesti tak cukup. Sebab dia dah terlucu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rosak manusia ni start dia tinggal semaya. Start tinggal semaya dia ketinggal benda lain. Bila semaya hak besar sekali dia berani tinggal, maka hak lain itu mudah ya bagi dia untuk dia tinggal. Kerana itu Nabi SAW berasa gembira bila Allah mengikat umat dia 5 kali sehari dengan solat. Lalu turun Nabi SAW turun kembali ke Mekah, maka berlakulah cerita-cerita seperti yang kita tahu. Cuma ada disebut ada beberapa percakapan atau penceritaan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Palestin sebagai
Mi'rajna, tempat Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sedikit yang kita sebut. Pertama, kerana Palestin adalah bumi para anbiya alaihimus salatu wassalam. Kenapa Allah tak bawa Nabi daripada Mekah ke Madinah? Kerana Madinah itu tak wujud lagi. Nabi bawa Nabi daripada Mekah ke Palestin kerana pusat agama seluruh dunia, pusat Islam seluruh dunia adalah di Palestin. Pusat para Nabi, pusat akidah tauhid, pusat jihad, pusat dakwah, segala-galanya ialah Al-Aqsa dan Palestin. Kerana itu Palestin dan Al-Aqsa dinilai sebahagian daripada agama kita, bukan di luar pada agama. Palestin adalah maruah agama kita, maruah agama Islam Palestin. Harga diri umat Islam adalah Palestin. Di situlah segala-galanya tentang tauhid, tentang Allah, tentang akidah, tentang agama Al-Aqsa dan Palestin. Yang mana kita tak perasan benda tu. Rambo setiap kali mari yang bersebut pasal Palestin, kita tak perasan tentang keagungan dan kebesaran Palestin kerana kita dah dijauhkan oleh penjajah. Penjajah dah menjauhkan kita daripada Palestin, sehingga kita menganggap Islam ni, kita ni ada Mekah dengan Madinah ya. Kita dijauhkan daripada Palestin. Dan betul sampai hari ini siapa terasa Palestin itu sebahagian daripada agama? Tak ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat maha mengetahui apa yang akan berlaku awal-awal lagi diikat Mekah dengan Palestin. Biar kita tak tinggal Palestin dalam setiap kali solat kita. Biar teringat daripada Palestin lah kita mendapat solat. Dan ulama menyebut lagu tu, diikat Palestin dengan Mekah supaya kita tidak melupakan Palestin. Dan supaya setiap kali kita bersolat, kita akan merasakan Al-Aqsa dan Mekah. Terasa tentang Al-Aqsa setiap kali kita semaya. Kita semaya ni kita terasa Mekah ya. Ngadak. Tak. Kita kena terasa juga Al-Aqsa. Kerana di situlah Allah Subhanahu Wa Taala ambil Nabi untuk pergi terima. Lepas tu buat turun situ pula. Tidak kata lepas ambil semaya tu, tak, Allah pun hantar pergi Mekah turun. Dah turun di Palestin pula. Baru pergi klik semula. Supaya kita sentiasa mengingati Palestin dan merasakan Al-Aqsa itu sebahagian daripada agama kita. Kerana itu kalau kita melihat sepanjang sejarah, kita ambil masa sikit lagi, seluruh para pejuang agama kita tidak pernah melupakan Palestin. Tak pernah tinggalkan Palestin sepanjang zaman. Bila ada orang rapah yang Palestin, mula-mula Sayyidina Umar ambil Palestin daripada Padri, dia sebut Patrick, apa dia tahu, ambil daripada orang Kristian. Kerana ketika itu tak ada Yahudi di Baitul Maqdis. Yahudi telah dihalau oleh pemerintah Rom Kristian daripada tinggal di Palestin semenjak tahun 135 Masihi lagi. Cerita terpanjang pula lah. Perang apa semua sekali menyebabkan Yahudi ni pergi merata tepat. Sampai di Madinah ada Yahudi. Di Palestin ketika tu Raja Rom Kristian dihambak. Jadi bila Sayyidina Umar mari ke Palestin, ketika tu tak ada orang Yahudi. Kerana tu kalau ada kisah dia, Sayyidina Umar mengambil kunci Baitul Maqdis daripada Padri Kristian. Lalu berlakulah perjanjian Umar. Lama tu duduk tangan orang Islam, jatuh ke tangan orang kafir. Tentera Perancis ke, tentera Salib. Duduk tangan orang kafir sementara ya. 88 tahun. 88 tahun. Lepas tu Salahuddin Al-Ayyubi ambil. Terus. Sampai masa Osmaniyah, akhir sekali 1948. Kisah ringkasnya boleh ke dia pula. Sepanjang zaman Al-Aqsa dijaga, dipelihara, difokuskan oleh para mujahid, para khalifah Islam, para mujahid, panglima-panglima pejuang agama Islam, fokus kepada Palestin. Tak tinggal Palestin. Sampailah zaman kita hari ini, kita tahu gitu ya Palestin. Berapa banyak nyawa orang Islam hak hilang sebab nak jaga Palestin. Berapa puluh ribu, ratus ribu nyawa orang Islam mati sebab nak jaga Al-Aqsa, nak jaga Palestin. Sampai ke zaman kepada generasi kita, kita buat sapuh ya Palestin.
Kita buat tak cara yang Palestin. Kita tidak orang lain. Sebab tu kita tengok kisah-kisah tentang Al-Aqsa tak diberi perhatian dah ni. Tak ada cara pun. Ingat 2-3 minggu lepas, bila kita lawan bola dengan Korea Selatan kan? Menang kan? Menang ke? Kau kalah. Seri. Lawan Korea Selatan kita seri. Gembira habis buat kita. Penuh dalam Facebook, dalam WhatsApp. Suka kita seri dengan Korea Selatan. Apa dia kita boleh? Korea Selatan seri dengan Malaysia. Kita boleh pahala. Siapa boleh pahala bila Korea Selatan seri dengan Malaysia? Ada pahala? Ada Islam jadi goh. Ada umat Islam terjaga. Ada terjaga sunnah Rasulullah. Tak ada. Bahkan hari dan masa kita gembira tu, umat Islam di Palestin tengah kena bunuh. Bila kita cerita pasal Palestin dalam grup-grup WhatsApp, siapa pun tak cara? Ada. Masa kita tengah gembira tu, saudara kita di Palestin tengah kena bunuh. Ditanam hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Dan ada kisah, cerita, tak tahu betul ke tidak. Dia ikat bom di baby hak baru beranak tu, dia lepar tengah orang. Dia kata, kita tengah gembira sebab seri dengan Korea Selatan. Betul. Betul hak Nabi sebut, akhir zaman umat Islam seperti buih-buih di laut. Kita bila dengar hadis tu, kita tak berasa akhir zaman. Kita berasa jauh lagi. Padahal hak Nabi sebut buih-buih itu kita dah, tidak orang lain. Hak Nabi sebut. Buktinya hari ni, masa ni dan ketika ni. Kita tak peduli langsung pasal saudara kita di Palestin. Tak peduli langsung saudara kita sana, tak ada cara dah. Allah dah tarik nikmat ukhuwah daripada hati kita. Dah tarik dah. Tak ada lah. Sebab kecintaan kepada dunia, takut mati, dan banyak lagi. Banyak lagi sebab-sebab. Jadi kena pakat-pakat ambil perhatian dan ambil iktibar daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Jangan kita baca cerita. Kalau kita baca cerita sedap sama, Nabi gini, Nabi naik langit ambil cerita. Sedangkan pada cerita Isra' dan Mi'raj itu ada ibrah yang sangat banyak. Hikmah yang pelbagai. Sebab setiap yang Tuhan buat, Tuhan susun cerita Nabi ni, semua ada hikmah dan panduan untuk umat Nabi. Semua cerita Nabi. Start daripada Nabi lantik jadi Rasul, Nabi hijrah, pergi Badar, Aqabah pertama, Aqabah kedua, hijrah, pergi Badar, sampai pergi Tabuk, Nabi meninggal. Ya. Lepas pada itu Nabi mati, Tabuk, pergi terakhir Nabi. Lepas pada itu semua Tuhan susun itu supaya kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah-kisah Nabi. Daripada kisah-kisah Nabi, ambil iktibar dan pengajaran. Bukan sekadar cerita ya. Kalau cerita sedap semua. Hijrah, Nabi hijrah. Ada kisah dia. Sebab tu kalau kita tengok cerita tentang Isra' dan Mi'raj, tafsir Subhanallazi asra bi'abdihi itu pun banyak dah penafsiran dia. Itu tak kira kisah-kisah ibrah-ibrah yang ditulis oleh ahli sirah tentang ibrah ataupun apa yang kita dapat manfaat daripada sirah-sirah Nabi. Hak dalam buku ada, hak dalam internet ada, semua kita boleh cari dan belajar. Rasa setakat itu dulu untuk malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh sambung pada masa-masa akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.